Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Cikgu Shurina dalam Reka Bentuk dan Teknologi. Hari ini kita akan lihat topik 2.5 iaitu reka bentuk aquaponik. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 2.5.1 iaitu menyatakan maksud dan menerangkan reka bentuk aquaponik. 2.5.2 iaitu menjelaskan kelebihan reka bentuk aquaponik dan 2.5.3 mengenal pasti komponen aquaponik. Standard prestasi bagi pembelajaran kita pada hari ini iaitu TP1, tahap penguasaan 1 apabila anda dapat menyatakan maksud reka bentuk sistem aquaponik. Dan juga TP2 apabila anda dapat menerangkan kelebihan sistem aquaponik. Kita teruskan dengan standard pembelajaran 2.5.1 iaitu menyatakan maksud aquaponik dan menerangkan reka bentuk aquaponik. Maksud aquaponik, apa yang anda faham dengan perkataan aquaponik? Aquaponik adalah integrasi antara aquaculture dengan hidroponik, iaitu aquaculture terdiri pada ternakan hidupan seperti ikan dan rumpai. Hidroponik pula merupakan tanaman sayuran, ulam-ulaman dan juga herba, yang menggunakan air sebagai medium. Kita perhatikan pada gambar rajah yang dipamerkan. Aquaculture iaitu aktiviti ternakan ikan dan bersama dengan hidroponik iaitu tanaman tanpa media tanah. Mari kita lihat proses kitaran sistem aquaponik. Ikan yang terdapat di dalam kolam mengeluarkan najis ikan. Mikroorganisma dan cacing yang terdapat di dalam air ikan tadi akan mengurai najis ikan menjadi baja organik. Akar tumbuhan akan menyerap baja organik ini dan menapis air yang akan dialirkan semula ke dalam bekas ikan. Mari kita lihat keterangan lanjut berkaitan kitaran sistem aquaponik. Perhatikan pada gambar rajah. Tangki ikan bermula daripada tangki ikan. Najis ikan serta lebihan sisa makanan yang diberi kepada ikan iaitu makanan dalam bentuk pellet akan menghasilkan amonia yang tinggi. Kandungan amonia yang tinggi ini boleh menyebabkan ikan mati. Untuk mengelakkan ikan mati, maka air dalam tangki ikan ini perlu dibersihkan. Dalam kitaran sistem aquaponik ini, air dalam tangki ini akan dipam keluar. Air najis ikan serta lebihan makanan pellet tadi yang mengandungi amonia akan dipam dari tangki ikan ke penapis bayu. Selepas itu air itu akan dipam keluar ke sistem tanaman. Bakteria yang terdapat dalam sistem tanaman, herba dan juga sayuran akan mengurai amonia kepada nitrit dan nitrat. Sistem tanaman ini akan tumbuh dengan menyerap nitrit dan nitrat yang akan dihasilkan, yang mana akalnya akan bertindak sebagai penapis. Air tapisan itu akan masuk ke dalam tangki ikan semula. Air yang ditapis akan menjadi bersih dan menjadi nutrien yang baik kepada ikan.
Proses ini akan sentiasa berulang. Aquaponik boleh dilaksanakan dalam dua cara, iaitu yang pertama, aquaponik secara takungan. Aquaponik secara takungan ini hanya menggunakan tangki atau bekas yang sama untuk ikan dan tanaman. Ikan dipelihara di dalam bekas dan tanaman berada di atas permukaan air dengan akar yang terendam. Cara yang kedua ialah aquaponik secara kitaran. Sistem aquaponik secara kitaran menggunakan dua bekas tangki, iaitu tangki ikan dan bekas tanaman secara berasingan. Cara ini mempunyai kelebihan dari segi penyediaan oksigen untuk akar tanaman supaya lebih terjamin dan membuatkan tanaman lebih sihat selain mengurangi risiko busuk akar. Media tanaman yang digunakan adalah seperti hidroton, kerikil ataupun media lain yang sesuai. Seterusnya, mari kita lihat reka bentuk aquaponik. Apakah dia reka bentuk aquaponik? Reka bentuk aquaponik adalah susunan komponen dan juga bahan yang menggabungkan sistem aquaculture dengan sistem hidroponik. Terdapat beberapa jenis atau model hidroponik yang sesuai digunakan dalam reka bentuk sistem aquaponik. Iaitu yang pertama ialah sistem raft, yang kedua sistem ebb and flow, yang ketiga sistem NFT. Sistem raft ataupun dikenali juga sebagai sistem rakit, iaitu tanaman diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar tanaman terendam di dalam air dengan menggunakan styrofoam, span atau bahan lain yang sesuai. Itu bahan yang boleh terapung. Akar tumbuhan boleh menyerap nutrien organik di dalam air secara langsung. Tumbuhan tumbuh lebih cepat berbanding dengan sistem lain kerana akar dia dapat menyerap nutrien secara terus daripada air dalam akuarium itu. Sistem ebb and flow, iaitu dikenali juga sebagai sistem pasang surut. Pam air akan menarik air keluar dari tangki ikan ke bekas tanaman melalui paip saliran. Apabila air sudah memenuhi bekas tanaman, loceng sifon akan melepaskan air turun semula ke tangki ikan. Sistem NFT. Perhatikan kepada rajah. Pam air akan membawa atau mengepam air keluar dari tangki masuk ke bekas tanaman. Sistem ini tidak menggunakan media penanaman dan akar tumbuhan menyentuh lapisan air yang mengalir. Perhatikan pada rajah. Perhatikan, pam air membawa air naik ke atas. Kemudian air itu mengalir di dalam bekas tanaman dan turun semula ke dalam tangki ikan. Air yang mengalir tidak boleh bertakun dan sentiasa mengalir dengan cepat. Air yang digunakan untuk mengairi tumbuhan adalah sedikit. Perhatikan pada rajah.
akar tanaman itu tergantung di atas bekas tanaman. Okey, pokoknya bergantung di atas bekas tanaman. Okey, tanaman itu ditanam menggunakan net pot. Okey, bekas tanaman, bekas yang memegang pokok itu kita dikenali sebagai net pot. Standard pembelajaran seterusnya iaitu standard pembelajaran 2.5.2 menjelaskan kelebihan reka bentuk aquaponik. Okey, kelebihan reka bentuk aquaponik berbanding dengan penanaman yang lain, jenis penanaman yang lain. Okey. Yang pertama dari segi kos, kelebihan dari segi kos iaitu jimat pada skala besar. Okey, dia akan lebih jimat jika proses penanaman ini dibuat dalam skala yang lebih besar. Efisien, okey, sistem yang cekap dan dapat menjimatkan masa dan tenaga. Okey, kepuasan pelanggan. Penghasilan sumber makanan yang lebih sihat, tidak ada racun. Nilai komersial. Okey, hasil tanaman dan hasil ternakan dapat dijual untuk memenuhi kehendak pelanggan. So, 2 dalam 1. Okey, kita ada ternakan ikan dan juga tanaman. Dari segi kreativiti, ia menepati konsep organik dan teknologi hijau dengan mempelbagaikan reka bentuk sistem aquaponik mengikut kesesuaian lokasi. Okay, reka bentuk aquaponik ni ada beberapa bentuk, so mereka boleh pilih yang sesuai mengikut lokasi. Kepelbagaian bentuk, okay, mudah diadaptasi dan mudah dimodifikasikan. Okay, so bentuk dia boleh diubah sesuai dengan mudah. Dan yang akhir ialah jimat ruang, kerana ia tidak memerlukan ruang yang luas. So, anda boleh menternak ikan dan anda dalam masa yang sama juga anda boleh membuat tanaman sayuran. Standard pembelajaran seterusnya ialah 2.5.3 iaitu mengenal pasti komponen aquaponik. Komponen aquaponik yang diperlukan ialah tangki ikan, bekas tanaman, media tanaman, sistem perpaipan, pam air dan juga penapis. Tangki ikan. Okey, tangki ikan ni tempat kita memelihara ikan. Okey, dia terdiri pada pelbagai bentuk. Anda boleh pilih mana-mana yang sesuai. Okey. Komponen yang kedua ialah bekas tanaman. Okey, bekas tanaman ini bergantung kepada tangki ikan ataupun bekas untuk menternak ikan yang anda gunakan. Media tanaman berguna sebagai pemegang tanaman agar dapat tumbuh. Media tanaman yang baik haruslah mempunyai ruang udara dan daya tahan supaya tanaman lebih subur. Untuk sistem ebb and flow, sistem pasang surut, boleh menggunakan pecahan genting, batu kerikil, dan juga arang. Manakala untuk sistem NFT, media penanaman seperti hydroton ataupun rock wool boleh digunakan. Sistem perpaipan dalam aquaponik boleh menggunakan paip PVC ataupun paip poli. Sekiranya sistem aquaponik memerlukan penyambungan paip, maka beberapa bahan penyambungan paip boleh digunakan mengikut keperluan sistem perpaipan.
Okey, pam air digunakan untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Okey, pam ini akan menggerakkan air secara menegak. Pemilihan dan kesesuaian pam haruslah mengikut saiz tangki atau bekas tanaman yang digunakan. Komponen yang terakhir ialah penapis. So, penapis ini dapat menyingkirkan pepejal dan penukaran arah air. Okay, penapis diperlukan agar kualiti air menjadi bersih dan jernih. Okay, selain itu, penapis ini juga boleh mengelakkan pam daripada tersumbat. Okay, dalam sistem aquaponik ebb and flow, iaitu sistem pasang surut, media tanaman yang digunakan iaitu hidroton boleh bertindak sebagai penapis biologi dan mekanikal serta sebagai tempat untuk menyokong tanaman agar dapat tumbuh. Okey, manakala dalam sistem NFT, perlu menggunakan penapis yang berasingan dari kolam ikan. Kerana air dalam sistem NFT sentiasa mengalir terus masuk ke kolam semula. So, dia perlukan sistem penapisan yang berasingan daripada kolam ikan. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. So, kita jumpa lagi dalam standard pembelajaran yang seterusnya.